Okey, menyerang manusia. Ini bentuk gangguan. Dalam hadis Nabi yang jelas daripada Abu Darda berkata, Rasulullah SAW berdiri solat. Masa itu Nabi mengimami solat kepada sahabat. Maka kami mendengar baginda bersabda berkata, A'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Masa itu Nabi tengah solat bersama dengan para sahabat. Nabi berkata, aku berlindung dengan Allah daripadamu. Kemudian baginda berkata, aku melaknatmu dengan laknat Allah sebanyak 3 kali. Al-anuka bil'anatillah sebanyak 3 kali. Nabi sebut ulang kalimat tersebut 3 kali. Dan Nabi membukakan tangan baginda seolah-olah baginda mengambil suatu soalan pegang begini. Tengah sembahyang ya. Tengah sembahyang, sahabat tak pernah tahu Nabi buat begitu sebelum itu. Seolah-olah ada perkataan asing Nabi sebutkan, yang bukan daripada bacaan solat. Pertama, Nabi sebut minta berlindung tadi ya. A'udzu billahi minka, Nabi sebut dalam solat. Ingat solat. Kemudian Nabi sebut al-anuka bil'anatillah, aku melaknatmu dengan Allah 3 kali dan ulang kalimat tersebut. Dan Nabi hulur tangan seolah Nabi buka tangan nak pegang sesuatu. Itu yang sahabat perhatikan di belakang Nabi. Kemudian setelah selesai solat, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau berkata sesuatu dalam solat yang tidak pernah kami mendengar sebelumnya, dan kami mendengar bagi engkau buka tanganmu. Maka Nabi berkata kepada sahabat, sesungguhnya musuh Allah Iblis telah datang dan membawa obor daripada api untuk membakar wajahku. Masa Nabi solat rupanya, itu berlaku kepada Nabi. Masa Nabi solat, Iblis datang bawa obor daripada api ya. Syihab bisyihabi minna, obor, pelita daripada api. Obor ini untuk melempar kepada muka Nabi, ini bakar Nabi. Sebab itulah bila datang itu Nabi sebut tadi, Nabi tak boleh dengan Allah kan. Dan Nabi berlaknat Iblis tersebut. Tapi Iblis itu tak pergi, tak bunuh. Itu yang Nabi sampai Nabi buka tangan itu isyarat seolah Nabi nak pegang Iblis tersebut. Nabi nak tangkap, Kemudian itu Nabi lakukan ya. Kemudian aku berkata pula nak bunuh dengan laknat Allah 3 kali, tapi dia tidak berundung. Kemudian aku ingin menangkapnya. Nabi nak tangkap, itu Nabi buka tangan. Kemudian demi Allah, Nabi kata, demi Allah, bukan kamu demi Allah, kalau tidak kerana permintaan saudaramu Nabi Sulaiman, atau kalau bukan kerana doa Nabi Sulaiman, kita dalam Al-Quran Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya tidak diberikan kekuasaan kan. Tidak diberikan kekuasaan yang dimiliki olehnya ini lebih yang tidak diberikan pada orang lain, kekuasaan tersebut lebih daripadanya. Kita semua tahu Allah beri kelebihan dalam cerita Al-Quran. Nabi Sulaiman punya kehebatan begitu hebat sekali. Allah beri kelebihan untuk menguasai angin, menguasai jin, menguasai burung, binatang-binatang dan sebagainya. Sehingga tentera Sulaiman ini disebut dalam surah, saya lupa surah apa tu, disebut dalam satu firman Allah. Sehingga Nabi Sulaiman ini dia punya tentera dia ni duduk dalam satu saf di depan kan. Maknanya burung satu saf, satu baris, kemudian jin satu baris, ular satu baris, binatang satu baris. Begitu hebat sekali. Kemudian itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Nabi teringat bahawa saudaranya Nabi Sulaiman ini pernah minta kepada Allah supaya tidak diberikan kekuasaan kepadanya, kekuasaan daripadanya itu kepada orang lain selainnya, selepas daripada beliau. Jadi Nabi teringat, tengok Nabi itu tawabuk sekali kan. Seorang Nabi tawabuk, kalau Nabi ingat Nabi boleh sangat. Dan bila begitu Nabi ingat tu, kalau kerana tak ingat doa Nabi Sulaiman tersebut, Nabi kata aku akan menambahnya menjadi mainan kanak-kanak penduduk Madinah. Nabi kata di Masjid Madinah, kemudian menjadi mainan kanak-kanak di waktu pagi. Tapi Nabi tinggal doa Nabi Sulaiman. Dan para ulama mengatakan di sini juga menjadikan hadis ini sebagai satu hujah bahawa Nabi sendiri pun tidak mampu untuk menguasai jin. Ini jelaskan. Bukan Nabi tak mampu, tapi kerana Nabi tawabuk tu, Nabi ingat doa Nabi Sulaiman, Nabi sendiri pun tak mampu untuk menguasai jin. Jadi macam mana kalau orang dakwah pada hari ini, mereka boleh menguasai jin, mereka boleh tangkap jin, mereka boleh mengurung jin dan sebagainya. Yang kena kita bincang banyak macam mana. Satu dari segi hukum, satu dari segi kemungkinan boleh berlaku ke tidak kan? Dari segi kemungkinan boleh berlaku, tapi dengan cara orang tersebut menggunakan jin juga. Nanti insyaAllah ada masa kita bincang. Ini merasuk pada saat kematian. Kalau tuan nak mati, jelas. Doa ini wajar diamalkan. Doa yang sahih oleh Imam An-Nasai. Doa ini amat wajar dibaca oleh pertamanya orang tua kan. Orang tua dah tua, kita pun perlu diamal. Tapi pada orang tua ini yang dah orang kata tak apa-apa nak darah kan, elok baca banyak, baca doa ini.
Doa sering, Nabi sering berdoa dengan doa ini, yaitu doa Allahumma inni a'udzu bika minal hadmi wa a'udzu bika minat taraddi wa a'udzu bika minal gharqi wal haraqi wal harami wa a'udzu bika, ya ini punya poin di sini ya. Kita nak pergi di sini berasa bahasa baca ini dan kita berlindung dengan wa a'udzu bika an yatakhabbal syaitan wa a'udzu bika an yatakhabbal syaitanu 'indal maut. Aku minta dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada rasuk syaitan di saat kematian. Ini jelas bahawa bila nak mati ini memang banyak cubaan. Dalam Ustaz sendiri banyak. Yang orang yang bila nak mati ini di saat hujung usia, terutama menyebabkan orang yang pernah pergi banyak dia punya fitnah berlaku. Pernah saya hubungi seorang daripada Beaufort, 2 kali itu dah sahkan bapanya meninggal dunia, 2 minggu dah meninggal. 2 kali dia sahkan meninggal dunia. Tetapi ada suatu bercakap dalam badan bapanya ini, dan tadi berubat bomoh datang tapi tak juga tetap bercakap. Nampak macam hidup walaupun tak disahkan 2 kali dia betul memang meninggal dunia. Dan secara jelasnya sesuatu yang dalam badan itu bercakap, berkata-kata. Dan aku sama sekali tak keluar daripada jasad orang ini. Berarti dalam jasad tersebut sebenarnya telah ditumpangi oleh jin. Nampak? Jadi kita risau yang pertama orang yang sangka, orang yang ada pendamping, ada kebatinan, ilmu hitam. Sebab itulah saat dia nak tinggal dunia itu menyesalkan. Bukan sama kita menyesalkan kerana berlaku kerasukan, gangguan daripada syaitan pada saat kematian tersebut. Menterima dalam lembaga manusia dan haiwan. Balik takut malam ini. Balik. Nanti balik scan kawan sekolah pun cuba scan balik tengok kan. Aku nanti kita bincang kita menerobos dalam jin ni. Kalau dia tahu kita bincang Pak jemaah lembaga manusia, dia balik dia nak cuba kan. Cuba tidur kenapa? Saya cuba pastikan pegang kepala dia dulu. Nanti pegang kepala kawan buat cuba. Kalau nampak kepala kawan dia cuba baca ruqyah ayat kursi kan. Kalau dia okey tu bukanlah. Malam ni sudah tak tidur saya. Ini jelas dalam hadis yang panjang di sini banyak disebut oleh Imam An-Nawawi kitab Al-Azkar. Hadis oleh Imam Bukhari yang panjang. Mana pernah pada suatu masa Abu Hurairah diwakilkan untuk diwakilkan oleh Nabi untuk menjaga harta zakat. Jadi tiba-tiba pada masa itu malam itu datang seorang lelaki mencuri harta zakat tersebut di bulan Ramadan. Harta zakat Ramadan. Harta zakat Ramadan ini disimpan oleh Abu Hurairah. Satu malam datang seorang lelaki mencuri harta zakat tersebut. Maka Abu Hurairah mendapatinya dan dia menangkap lelaki tersebut. Bila ditangkap, lelaki tersebut beri rasan kepadanya, "Inni muhtajun wa 'indi 'iyalun." Dia kata sesungguhnya aku amat berhajat dan aku punya anak-anak yang ramai yang perlu kepada makanan ini. Maka Abu Hurairah rasa kesian, dia lepaskan balik lelaki tersebut. Bila jumpa Nabi pagi besok, boleh sempat Abu Hurairah tanya cerita kepada Nabi, Nabi tanya dahulu. Ini antara kelebihan Nabi kan, disebut sebagai khasais an-nubuwah, maknanya keistimewaan pada Nabi, boleh tahu apa yang akan berlaku. Mungkin Allah wahyukan dan sebagainya, tak semua boleh tahu. Nabi dah tahu. Nabi dah tahu bila jumpa Abu Hurairah pagi esok, Nabi bertanya pada Abu Hurairah, "Ma fa'ala asiruka al-barihah?" Apa yang tawanan yang kamu lakukan semalam? Maksudnya tawanan yang Abu Hurairah pegang tu, yang pencuri tu Abu Hurairah pegang tu, apa yang dilakukan? Maka Abu Hurairah cerita kepada Nabi bahawa orang tersebut telah mencuri harta zakat. Dia merayu padaku untuk dilepaskan kerana dia amat berhajat dan ada anak ramai. Maka aku lepaskan, kata Abu Hurairah. Nabi kata dia akan datang lagi pada malam ini. Abu Hurairah tunggu dan betul apa yang Nabi kata. Lelaki datang lagi mencuri harta zakat. Sama juga berlaku, Abu Hurairah pegang tangkap lelaki tersebut dan lelaki tersebut minta excuse. Sama juga alasannya dia ada anak yang ramai, dia berhajat. Maka Abu Hurairah lepaskan balik. Jumpa Nabi tanya balik Abu Hurairah soalan yang sama. Nabi kata dia akan datang lagi pada malam ini. Kemudian bila begitu Abu Hurairah tunggu lagi pada malam tersebut dan ternyata apa yang disebut benar. Lelaki tersebut datang balik, dia mencuri harta zakat tersebut. Dan kali ini Abu Hurairah tangkap dia dan dia punya saya sama. Dan Abu Hurairah berkata kepadanya, "Engkau telah
bersumpah, engkau telah 3 malam telah datang, kita bersumpah tidak datang lagi, 2 malam telah datang, dan kita bersumpah tidak akan datang lagi. Kali ini aku tidak akan lepaskan kamu. Aku akan bawa kamu menghadap Rasulullah, berjumpa dengan Nabi. Kata lelaki ini, hendak tak aku ajarkan kepada kamu suatu kalimah, dan kalau engkau bacakan kalimah ini, engkau tidak akan dihampiri oleh syaitan. La yaqrabanaka syaitan, engkau tidak akan dihampiri oleh syaitan sehinggalah ke waktu pagi. Kalau kau baca kalimah yang aku ajarkan ini ketika hendak tidur, di saat pembaringan, engkau tidak akan didatangi oleh syaitan sampai ke waktu subuh. Jadi apa yang diajar oleh lelaki tersebut, iaitulah ayat kursi. Fakram ayat al-kursi. Maka baca ayat kursi ketika hendak tidur, kamu tidak akan didatangi oleh syaitan sampailah ke waktu pagi. Maka bila jumpa Nabi pagi besok, Nabi bertanya soalan yang sama, kan? Jadi boleh cerita baik, macam biasa boleh cerita, dan ditambah cerita tersebut, dibagi tahu apa yang lelaki tersebut bagi tahu, kan? Lelaki tersebut bagi tahu, maknanya diajar tentang ayat kursi tadi. Maka Nabi berkata, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berlaku benar kepada kamu dan dia berdusta. Apa maksudnya? Dia berlaku benar, dia berdusta. Maknanya di sini Nabi sebut tentang ayat kursi itu dia benar. Dia berkata benar tentang ayat kursi tadi, kan? Benar, tetapi dia tabiat semula jadinya dia seorang pendusta. Nabi tanya pada Abu Hurairah, tahukah kamu siapakah yang mendatangi kamu selama 3 malam berturut-turut? Kemudian Nabi berkata, zaka syaitan, itulah syaitan. Jadi maknanya datang itu rupanya dalam syaitan yang datang. Ini jelas dalam hadis Sahih Bukhari bahawa syaitan boleh jumpa dalam bentuk manusia.